Nombor 8. Pejabat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan menafikan kenyataan Menteri dalam poster yang tular mengenai isu kenaikan harga beras. Poster berupa tangkap layar tajuk berita yang disunting tersebut adalah fitnah dan tidak betul menurut kenyataan pejabat menteri yang diterajui Datuk Seri Mohamad Sabu itu. Kenyataan fitnah itu menyebut Malaysia wajar contohi Amerika Syarikat. Walaupun tiada sawah padi tetapi negara itu tiada isu kenaikan harga beras, Mak Sabu. Katanya, pihak pejabat menteri telah melaporkan perkara ini kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk tindakan selanjutnya. Orang ramai dinasihatkan menyemak dahulu kesahihan semua kandungan ditularkan supaya tidak mudah terpedaya dengan fitnah yang sengaja direka oleh pihak tidak bertanggungjawab. Sebelum ini, tersebar juga tangkap layar berupa laporan yang diedit menyerupai format berita mengaitkan beras dengan kegemukan. Katanya, beli beras ikut keperluan, jangan makan terlalu banyak kerana boleh menggemukkan badan. Tindakan pihak tidak bertanggungjawab menghasilkan syutingan laporan berita palsu yang kononnya merupakan kenyataan menteri itu dilihat sengaja memancing rasa tidak puas hati rakyat di tengah-tengah kesukaran mendapatkan beras putih di pasaran. Dalam masa sama, keratan kenyataan tidak benar itu turut menjadi bahan cacian penyokong blog pembangkang yang tidak memeriksa terlebih dahulu kesahihan kandungan yang ditular. Nombor 7. Ahli Parlimen Tanjung Karang, Datuk Zulkifli Hanafi disela sebagai buta fakta apabila mendakwa Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohamad Sabu tidak kompeten dalam menyelesaikan isu bekalan makanan. Ahli Jawatankuasa Pimpinan Amanah Nasional Faiz Fadil berkata, di bawah pimpinan Mohamad Sabu, isu-isu makanan asas seperti telur, sayur, beras dan ayam telah berjaya distabilkan hanya dalam beberapa minggu sahaja selepas kerajaan perpaduan mentadbir negara. Misalnya apabila isu telur timbul hujung tahun lepas hasil tinggalan Perikatan Nasional. Masalah itu diselesaikan dalam 2 bulan di mana bekalan melebihi permintaan. Katanya apabila isu beras pula timbul sebulan selepas, kerajaan memutuskan agar harga beras putih import diserap oleh kerajaan bagi membolehkan BPI diperoleh dengan harga runcit RM31 bagi setiap 10 kilogram. Muhammad semakin berjaya memperbetulkan segala kegagalan yang ditinggalkan oleh Menteri Pertanian terdahulu, Datuk Seri Ronald Kiande daripada parti Zulkifli sendiri. Katanya oleh itu adalah tidak berasas untuk menghukum bahawa Muhammad dipandu oleh pegawai KPKM sedangkan pegawai KPKM hanya memberi maklumat dan fakta yang membolehkan beliau membuat beberapa keputusan yang berjaya menyelesaikan isu makanan yang berbangkit. Zulkifli mendesak Muhammad atau Mak Sabu untuk meletakkan jawatan sebagai menteri kerana didakwa tidak kompeten menyelesaikan isu bekalan makanan. Katanya Mak Sabu hanya dipandu kaki tangan kementerian dan bukannya memandu kementerian tersebut. Faiz bagaimanapun menyifatkan dakwaan Zulkifli itu seolah-olah mempertikaikan kewibawaan pejabat awam. Untuk rekod di bawah kerajaan perpaduan, inflasi kategori daging mereda daripada 5.8% pada Ogos 2023 berbanding 12% pada Julai 2022 di bawah pentadbiran Perikatan Nasional. Inflasi kategori ikan dan makanan laut pula turun pada 1.5% pada Ogos 2023 berbanding 4.2% Julai 2022. Manakala inflasi kategori telur, susu dan keju jatuh ke 4% berbanding 9.1% Julai 2022. Menurut Faiz yang juga bekas adun pemata pasir itu, Mak Sabu dan pasukannya perlu diberikan lebih banyak masa untuk menyelesaikan masalah berkaitan keterjaminan makanan. Katanya, idea penanaman padi ala skincan yang menghasilkan padi yang lebih banyak menunjukkan kehendak politik yang ada pada Mohamad Sabu dalam merubah daya saing dan SSL makanan negara terutama beras. Jelas sekali Zulkifli buta fakta dalam membuat serangan terhadap Mohamad Sabu. Momentum kerajaan Madani pimpinan Anwar dalam sektor pertanian perlu diteruskan dan Mohamad Sabu adalah tokoh politik yang kompeten untuk memacu momentum ini. Nombor 6. Anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO Isham Jalil menyahut cabaran untuk berdebat dengan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Bagaimanapun Isham meletakkan syarat agar debat itu diadakan di gelanggang yang neutral dan bukannya dalam mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO yang majoritinya adalah orang-orang yang dilantik Ahmad Zahid. Katanya, jika saya berdebat di gelanggangnya dan salurannya, itu berat sebelah dan tidaklah bijak. Saya bukanlah sebodoh yang disangka. Isham berkata demikian merujuk wawancara Ahmad Zahid di mana Presiden UMNO itu mencabarnya untuk berdebat sekiranya dia anak jantan. Kata Isham, Ahmad Zahid dalam artikel tersebut merujuknya sebagai bekas ketua penerangan yang menentang bentang di MT baru ini dan tidak sependapat dengan Presiden. Katanya, dia juga rujuk saya sebagai yang tidak datang mesyuarat. Dia suruh saya bentang dalam mesyuarat Majlis Tertinggi untuk beri pandangan dan katanya bukan berkokok di luar. Apa yang dia tidak beritahu ialah sebelum ini, sebelum pilihan raya negeri bersama Pakatan Harapan, saya telah ingin bercakap dalam mesyuarat tertinggi tetapi dia tidak beri. Apabila tiba giliran saya bercakap, dia terus tutup mesyuarat tanpa beri saya berhujah. Apa guna saya datang mesyuarat jika hanya untuk ikut kehendaknya untuk endorse DAP dalam mesyuarat? Justru Isham berkata dia sedang meletakkan jawatan sebagai anggota MT sekiranya tewas dalam debat yang disiarkan secara langsung di hadapan akar umbi UMNO.
Katanya jika Datuk Seri menang, saya akan letak jawatan. Jika saya menang, Datuk Seri boleh buat referendum parti atau buat pemilihan presiden atau fikirkan apa yang patut dibuat oleh Datuk Seri. Itu jika Datuk Seri berani dan anak jantan. Dalam hantaran itu, Isha mengakui dia tidak sependapat dengan Ahmad Zahid selepas Presiden UMNO itu membuat keputusan bekerjasama dengan DAP dalam pilihan raya. Katanya, saya telah serah semula jawatan Ketua Penerangan UMNO itu sebab jika saya masih memegangnya, saya perlu memperjuangkan DAP dan menutup sebelah mata ke atas perjuangan DAP menegakkan Malaysia. Ini bertentangan dengan pendirian saya. Mungkin dia terasa hati dan koyak dengan pendirian saya itu, namun dia tidak boleh paksa saya dan Akak Umbi untuk terima DAP. Dia juga tuduh kononnya saya baling batu sembunyi tangan, walhal saya tidak pernah menyuruh orang-orang saya menghantam Presiden sebagaimana orang-orang Presiden disuruh menghantam saya. Sebagai pemimpin, kita tidak boleh menjadi munafik atau kerap berbohong, terutama untuk menjatuhkan orang yang tidak menyokong kita. Nombor 5. Polis Pahang telah meraka percakapan Sanusi Magno difahamkan berhubung kenyataan yang dibuat semasa sesi ceramah menjelang hari penamaan calon bagi pilihan raya kecil Dun Pelangai. Ketua Polis Pahang, Yahaya Osman berkata, keterangan Menteri Besar Kedah itu dirakam di Balai Polis Mancis, Bentong pada 7 Oktober lepas, susulan 2 laporan dibuat terhadapnya berhubung isi kandungan ceramah pada 22 September itu. Katanya keseluruhannya kita sudah mengambil keterangan 5 individu. Siasatan lanjut masih dijalankan sebelum dirujuk ke Pejabat Timbalan Pendakwa Raya. Beliau berkata siasatan terhadap Sanusi dibuat mengikut Seksyen 4 Akta Hasutan 1948, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Seksyen 4A Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Nombor 4. Bekas Ahli Parlimen Kuala Nerus, Khairuddin Aman Razali membidas tindakan Kerajaan Negeri Terengganu yang dilaporkan akan menjenamakan semula Kampung Cina kepada Chinatown atas alasan lebih komersial bagi menarik pelancong luar. Menurutnya, nama sedia ada dalam bahasa Melayu itu sudah baik dan mempersoalkan tindakan penjenamaan dalam bahasa Inggeris. Katanya, media melaporkan Kerajaan Terengganu akan menjenamakan semula Kampung Cina kepada Chinatown kerana lebih komersial bagi menarik pelancong luar. Elok-elok nama dalam bahasa Melayu tiba-tiba mahu dijenamakan kepada bahasa Inggeris, di mana kebanggaan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Media melaporkan Kerajaan Terengganu akan menjenamakan semula Kampung Cina yang terletak di Kuala Terengganu kepada Chinatown dalam usaha menarik lebih ramai pelancong termasuk dari luar negara. Esko Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Terengganu, Razali Idris berkata, pihaknya akan mengadakan perbincangan dengan Badan Bukan Kerajaan China dalam masa terdekat untuk membincangkan pelbagai perkara termasuk aspek pembaharuan selaras dengan usaha penjenamaan semula lokasi berkenaan. Menurutnya, penggunaan nama Chinatown yang bersifat antarabangsa dilihat lebih komersial dan dijangka mampu menarik kunjungan pelancong antarabangsa ke Terengganu. Sementara itu, Khairuddin mempersoalkan apakah nilai komersial hanya pada bahasa Inggeris dan adakah pelancong luar datang melancong kerana namanya dalam bahasa Inggeris atau kerana ingin melihat budaya dan bahasa setempat. Tegasnya, satu hal lagi kenapa mahu ditukar daripada China yang merujuk kepada keturunan kepada China yang merujuk kepada negara China. Katanya, adakah negara luar yang mahu diiktiraf atau keturunan yang mahu diperakui? Saya berharap Kerajaan Terengganu yang ditadbir oleh PAS mengekalkan nama asal Kampung Cina bagi mengekalkan nama-nama kampung dalam bahasa kebangsaan. Apatah lagi keturunan Cina di Terengganu rata-rata bertutur bahasa Melayu dialek Terengganu dengan fasih. Malah mereka turut berbangga dengan bahasa Melayu mereka. Tambah bekas menteri itu, jika penjenamaan itu dilakukan juga dia mencadangkan agar esko berkenaan turut menjenamakan semula Pekan Kijal kepada Kijal Town. Katanya, kalau nak tukar juga, saya cadangkan esko berkenaan tukar juga Pekan Kijal kepada Kijal Town bagi menarik pelancong luar ke Pantai Kijal yang cantik. Nombor 3. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said dan Ketua Urusan UMNO Dewan Undangan Negeri Cukai, Datuk Seri Muhammad Rahim Hussein adalah di antara nama disebut-sebut bakal bertanding sebagai calon Barisan Nasional bagi pilihan raya kecil Parlimen Kemaman yang bakal diadakan. Muhammad Rahim yang juga bekas calon Dun Cukai pada pilihan raya negeri pada Ogos lalu berkata, beliau tidak menolak jika namanya dipilih sebagai calon pada PRK Kemaman yang dijangka diadakan pada November ini. Katanya, saya tidak menolak sekiranya terpilih dan akur dengan keputusan parti dan berusaha sedaya upaya dan bekerja keras bagi mencapai kemenangan pada pilihan raya itu nanti. Namun dalam masa sama, katanya, beliau memberi keutamaan kepada Ahmad yang juga Ketua UMNO Bahagian Kemaman untuk bertanding pada PRK itu nanti. Sementara itu, sumber UMNO Bahagian Kemaman berkata, selain Muhammad Rahim, Ahmad Said juga mendapat sokongan disenaraikan sebagai calon. Katanya, pada mesyuarat UMNO Bahagian Kemaman baru-baru ini, semua ahlinya bersetuju sebulat suara memilih Ahmad sebagai calon untuk bertanding pada PRK itu nanti. Selain dua nama besar itu, katanya ada sekurang-kurangnya 5 lagi nama dipilih oleh UMNO Bahagian
termasuk Ketua Pemuda UMNO Kemaman Zulkifli Abu Bakar dan Datuk Ahmad Sabri Cik untuk disenaraikan sebagai calon. Katanya semua nama tersebut akan diserahkan kepada UMNO Negeri untuk disenarai pendek sebelum dipilih UMNO Pusat. Bagaimanapun, Ahmad Sabri menolak cadangan namanya kerana mahu memberi tumpuan terhadap tugasnya sebagai pengerusi Felda. Sumber berkata sebagai Ketua UMNO bahagian Kemaman dan pengerusi Perhubungan Negeri, Ahmad adalah pemimpin yang layak dipilih sebagai calon PRK Kemaman kelak. Katanya Ahmad juga antara pemimpin parti di negeri ini yang memohon mahkamah membatalkan keputusan PRU15 melibatkan Parlimen Kemaman. Katanya selain itu ada maklumat menyatakan seorang ahli akademik yang juga anak tempatan bakal diketengahkan sebagai calon dalam PRK Kemaman. Pada 26 September lalu, Mahkamah Pilihan Raya Terengganu membatalkan kemenangan Cik Alias Hamid di Parlimen Kemaman dalam PRU15 selepas pihak pepetisyen berjaya membuktikan wujudnya unsur rasuah ketika kempen pilihan raya itu. Susulan keputusan mahkamah itu pada 3 Oktober lalu, PAS memutuskan untuk tidak memfailkan rayuan terhadap keputusan petisyen berkenaan, sebaliknya bersedia menghadapi PRK. Dalam PRU15 lalu, Cik Alias Hamid, PAS yang mewakili Perikatan Nasional memenangi kerusi Parlimen Kemaman dengan majoriti 27,179 undi. Cik Alias memperoleh undi sebanyak 65,714, menewaskan Ahmad yang memperoleh undi sebanyak 38,535 undi. Dua lagi calon yang bertanding dalam parlimen itu, Rosli Abdul Ghani Pejuang dan Hasuni Sudin Pakatan Harapan, masing-masing mendapat undi sebanyak 506,340 undi. Nombor 2. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membidas Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin supaya tidak membaca jawapan ke MPs wawancaranya bersama CNN baru-baru ini. Beliau menyarankan Hamzah Perikatan Nasional Larut supaya membaca keseluruhan temu bualnya bersama CNN yang dibuat dalam lawatannya ke Amerika Syarikat untuk menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Katanya kita telah pun tunjuk laporan dikeluarkan CNN yang berikan liputan sepenuhnya jawapan, tetapi ada unsur-unsur khianat sengaja memotong dan menunjukkan tidak ada jawapan. Saya harap kalau yang berhormat jangan baca dari kad MPs, baca yang sepenuhnya. Beliau berkata demikian susulan pernyataan Hamzah dalam soalan tambahannya bahawa Perdana Menteri tidak menjawab dengan baik berkenaan kerangka ekonomi madani semasa wawancaranya bersama CNN. Hamzah berkata disebabkan itu beliau bertanya kembali berhubung pelaksanaan ekonomi madani yang menggantikan wawasan kemakmuran bersama diperkenalkan ketika pentadbiran Dr. Mahathir Mohamad pada 2018 hingga 2020. Katanya maksudnya jawapan masa wawancara CNN itu, sebab itu saya tanya semula. Nombor 1. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man memaklumkan pihaknya telah membincangkan kerjasama antara Singapura dengan negeri-negeri di bawah pentadbiran parti itu dan Perikatan Nasional. Menurutnya perkara itu disentuh ketika menerima kunjungan hormat Menteri Pembangunan Negara Singapura Desmond Lee. Katanya kami telah mengadakan perbincangan mengenai fokus pembangunan di Malaysia dan Singapura. Selain itu, pertemuan ini turut membincangkan potensi kerjasama Singapura dan negeri Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis yang berada di bawah pentadbiran PAS dan PN. Tuan Ibrahim yang juga bekas Menteri Alam Sekitar dan Air berkata, dia juga mengambil kesempatan mengalu-alukan Singapura untuk melabur di Malaysia dalam industri yang berpotensi seperti industri nadi bumi. Katanya kami juga bertukar pandangan berkenaan dengan pelaksanaan gaji progresif yang telah dilaksanakan di Singapura. Seterusnya, PAS turut menyatakan kebersamaan dengan kerjasama Malaysia dalam mengecam kekejaman Israel terhadap umat Islam di Palestin. Sementara itu, dalam kunjungan ke Kuala Lumpur itu, diturut mengadakan siri pertemuan produktif dengan pemimpin pembangkang lain dan beberapa pemimpin kerajaan persekutuan, termasuk Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Menurutnya, pertemuan itu dimulakan dengan sarapan pagi bersama anggota Parlimen Putrajaya, Muhammad Raziz Jidin, untuk memahami perspektifnya mengenai hal ekonomi negara. Katanya selepas itu saya bertemu dengan Menteri Perumahan dan Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngah Komeng di mana kami membincangkan bidang kerjasama yang berpotensi seperti di bandar pintar, pembaharuan bandar dan perancangan bandar. Pada sebelah petangnya kami telah mesyuarat di Putrajaya dengan Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Selain itu, tambah Lee dan delegasi mengakhiri kunjungan dengan makan malam bersama Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan rakan-rakan. Katanya, Rafizi ialah pengerusi bersama saya dalam jawatankuasa bersama peringkat Menteri Malaysia Singapura untuk Iskandar Malaysia. Terima kasih kepada semua rakan-rakan Malaysia kami yang melepaskan jadual sibuk mereka untuk bertemu dan melayani kami. Sekian berita menarik sepanjang minggu ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dialam TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.